Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua penonton yang berada di ruangan Google Meet kita pada hari ini. Saya nampak di sini ramai yang berada bersama kita pada hari ini. Betul tak? Okey. Dan tidak lupa juga kepada penonton yang berada di rumah. Selamat datang saya ucapkan ke forum perdana anjuran Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga serta Masyarakat. Manusia dengan kecantikan itu sendiri tidak mampu dan tidak dapat kita pisahkan, terutamanya kepada golongan wanita yang pada lumrahnya sukakan perkara cantik, perkara-perkara yang indah. Tapi orang kata silap memilih, silap melangkah, maka buruk padahnya. Okey, sesuai tajuk forum yang kita bawakan pada hari ini iaitu Gairah Cantik Membawa Padah. Penonton di rumah mesti kalau dah dengar tajuk forum pun dah orang kata dah seram kan. Jadi persoalannya, kenapa seseorang ni boleh obses untuk jadi cantik? Kenapa nak jadi cantik pun salah? Salah tu nak jadi cantik ni. Tapi sebelum tu, orang cakap tak molek jika ada alu, tiada lesungnya. Tak berguna jika ada dayung, tiada perahunya. Tak berkat ilmu tanpa amalnya, tak lengkaplah majlis tanpa ataupun jika tiada yang berbicara. Oleh itu, suka saya untuk memperkenalkan panel-panel jemputan kita pada hari ini. Kita bawakan bunga-bunga dalam forum kita pada hari ini. Iaitu saya perkenalkan panel pertama kita. Jauh kita bawakan daripada Selangor. Yang pertama, Dr. Wan Nurfizah Husna binti Wan Ali yang merupakan pakar psikologi di Hospital Ampang Selangor. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Doktor sihat ke? Sihat. Macam mana puasa hari ni, Doktor? Okey ke? Okey, puasa Alhamdulillah. Okey. Yang kedua, kita kenalkan panel jemputan kita. Seindah nama, sehebat tuannya, secantik rupanya, Dr. Nur Nadirah, iaitu merupakan pakar kulit dan pakar bedah di Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu. Ni orang Terengganu kita ya. Assalamualaikum, Doktor. Okey, waalaikumsalam. Doktor sihat ke? Alhamdulillah sihat. Okey. Perkenalan pun sudah. Sekarang tibalah masa untuk kita menadah ilmu dari orang-orang hebat bersama kita. Soalan pertama, saya terus kepada soalan pertama, boleh ke, Doktor? Boleh. Okey, soalan pertama saya ajukan terus kepada doktor kita iaitu saya akan ajukan kepada Dr. Wan Nurfizah dulu, okey? Soalan pertama saya, apakah faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat pada hari ini sangat mementingkan kecantikan dan menjadikan kecantikan itu sebagai perkara yang wajib dalam kehidupan mereka? Silakan, Doktor. Okey. Assalamualaikum. Dengar suara saya? Okey, saya teruskan menjawab ya. Sebagai mukadimah lah, dahulu senang. Wanita ni, lumrah mereka untuk sentiasa kelihatan cantik memang tidak dapat dinafikan. Keyakinan diri seseorang juga akan menjadi lebih tinggi apabila seseorang itu kelihatan cantik. Tetapi untuk menjadi cantik, kadang-kadang ia memakan diri sendiri. Ini semua disebabkan oleh sikap obses pada kecantikan itu. Okey. Rennie Engine, seorang profesor dalam bidang psikologi dan pengarah kepada Body dan Media Lab di Northwestern University, berhujah bahawa obsesi terhadap kecantikan adalah penyakit psikologi yang dipanggil beauty sick. Di dalam buku yang ditulisnya yang bertajuk Beauty Sick, How the Cultural Obsession with Appearance Hurt Girls and Women, beliau merujuk kepada suatu tenaga emosi baik atau buruk apabila seseorang memandang diri mereka sendiri di hadapan cermin sehingga menjadi sukar untuk mereka melihat aspek lain dalam kehidupan. Maknanya diorang nampak rupa mereka je.
UTC ini adalah rasa bimbang tentang rupa paras sendiri sehingga ia mengganggu emosi orang, emosi individu tu lah. Selain itu ya, media sosial juga memainkan peranan yang besar dalam memberi perspektif berbeza tentang kecantikan sehingga mereka sanggup melakukan apa sahaja termasuk pembedahan plastik. Dalam kajian yang dilakukan oleh Renee and Jenny, lebih 82% wanita membandingkan diri mereka dengan para model dengan cara yang tidak baik. Manakala 70% yang lain percaya mereka akan dilayan dengan baik jika mereka mempunyai rupa paras yang cantik. Keputusan inilah yang menyebabkan wanita menjadi terlalu obses dengan kecantikan sehingga sanggup menyakitkan diri mereka sendiri. Saya juga tidak menafikan ya, sebab kadang-kadang terdapat juga setengah tempat kerja atau mana-mana tempat yang memberikan layanan berbeza terhadap wanita yang cantik dan juga wanita yang kurang cantik. Mereka memberi layanan mengikut rupa paras lah senang cerita. Tetapi saya sambung lagi pasal BTC ini ya. Masalah BTC ini tidak hanya berlaga dalam kalangan kaum wanita sahaja. Kaum lelaki juga mempunyai masalah yang sama. Tapi tidaklah sebesar golongan wanita di mana hampir 80% daripada mereka sudah menjalani pembedahan plastik. Sebagai satu bukti, terdapat satu kematian yang mengejutkan seorang ahli penahkian wanita di Manila, Filipina yang berusia 29 tahun selepas dari menjalani pembedahan plastik pada satu sesi pembedahan. Telah dilaporkan dalam akhbar harian Metro telah menggemparkan bukan hanya penduduk tempatan, malah turut memberi sensasi kepada penduduk di Malaysia. Antara pembedahan kecantikan yang dijalankan adalah pembedahan bawah dada, punggung dan turut menjalani proses sedotan lemak. Pembedahan tersebut telah menyebabkan denyutan jantungnya terhenti. Terlalu banyak pembedahan yang dilakukan sehingga menyebabkan nyawa dia sendiri pada korban. Okey, saya sambung lagi ya. Selain itu juga masyarakat sekarang sangat obses untuk mengikuti penampilan dan gaya artis yang diminati. Keadaan ini juga menyebabkan masyarakat terlalu obses dengan produk kecantikan atau produk kosmetik. Setiap gaya atau penampilan dari segi pakaian hinggalah kosmetik yang digunakan oleh artis tersebut akan ditiru. Sehingga mereka tidak mempedulikan kesan yang bakal diterima sekiranya menggunakan produk kecantikan secara sembrono. Masyarakat perlu sedar ya, tidak semua kandungan produk kosmetik itu sesuai dengan diri mereka. Setengah kandungan dalam produk tersebut boleh menyebabkan alahan yang lebih merosak, yang boleh merosakkan kulit. Masyarakat janganlah mudah terpedaya atau mudah terikut dengan artis atau iklan model cantik yang sering ditayangkan di TV atau di media sosial dan sebagainya lah. Saya masuk dari segi pencaruan teknologi pula ya. Terdapat satu pencaruan yang digelar sebagai Body Dysmorphic Disorder atau kita panggil BDD. Dan kecanduan ini merupakan kecanduan di mana seseorang merasa tidak puas hati dengan bentuk badannya. Ketidakpuasan ini mendorong individu tersebut untuk melakukan perubahan pada tubuhnya. Ramai juga orang yang dikenali atau kita panggil public figure lah yang mengalami BDD, contohnya Michael Jackson. Ini kita kenal ya Michael Jackson semua. Tetapi pada zaman sekarang, orang bekerja dalam bidang lain pun bukan dalam bidang artis ke, semua juga menderita keseluruhannya. Penderita BDD ini sangat mudah terdorong untuk melakukan pembedahan seperti suntikan botox dan silikon
mereka melakukan perkara-perkara ini untuk memperoleh bentuk badan atau wajah yang dianggap adil bagi mereka. Adil mereka, bukan bagi masyarakat di luar. Itulah penghidap BDD ni. Okey, secara ringkasnya lah, ciri-ciri penghidap BDD ni adalah macam-macam, iaitu kepercayaan diri yang kurang dan berfikiran negatif, kerap bercermin dan kerap memakai alat soleh. Diri kita sendiri, maafkan saya. Mereka ni, orang yang menghidap BDD ni, berkali-kali akan melakukan konsultasi dengan pakar kecantikan sebab mereka merasakan diri mereka tidak cantik. Jadi mereka akan sering melakukan treatment, perawatan dan sebagainya lah maknanya. Jadi ini juga wujud kerana keinginan untuk tampil sempurna, namun kesempurnaan ini menyebabkan diri mereka menjadi sakit. Itulah faktor obses dia yang saya ambil, iaitu media sosial, beauty sleep tadi tu dan juga keterlaluan beauty tu. Okay, boleh faham semua penafsiran Google kita? Okey, faham doktor. Terima kasih doktor atas penerangan yang sangat panjang lebar itu sebentar tadi. Okey, apa yang saya boleh rumuskan di sini ya, dari sudut psikologi itu sendiri, kita dapat lihat obsesi terhadap kecantikan adalah penyakit psikologi iaitu yang digelar sebagai beauty sick. Beauty sick ini merupakan rasa bimbang tentang rupa paras mereka itu sendiri sehingga ia mengganggu emosi individu itu sendiri. Dan kita dapat lihat melalui media sosial, masyarakat yang khususnya wanita sangat terpengaruh sekiranya ada individu itu yang lebih cantik daripada mereka, lagi indah daripada mereka. So, jadi mereka merasakan bahawa mereka juga perlu menjadi cantik dan lebih daripada orang lain. Begitu. Tahap obsesi mereka ni sehingga sanggup melakukan perkara-perkara yang menyakitkan mereka seperti yang doktor bagi tahu tadi, iaitu pembedahan plastik. Betul doktor? Betul. Okey. Dan doktor juga ada sebut berkaitan dengan diskriminasi layanan antara golongan yang cantik dengan golongan yang kurang cantik lah orang cakap. Di mana kita dapat lihat orang cantik ni ia akan mendapat layanan yang lebih kata berbanding mereka yang kurang menonjol dalam kecantikan ni. Terdapat juga bukti-bukti yang menyatakan tentang perkara ini seperti terdapat kematian yang mengejutkan daripada ahli perniagaan wanita di Filipina yang doktor sebut tadi. Yang kedua pula obses dengan penampilan artis-artis yang diminati sehingga mendorong peminat itu mengikuti artis dan mereka rasa perlu tampil cantik seperti artis-artis tersebut. Kita dapat lihat daripada segi pemakaian mereka, dari segi produk kosmetik yang mereka gunakan untuk kita lihat lebih cantik lah orang kata. Dan doktor juga ada sebut berkaitan dengan penyakit yang disebabkan oleh penampilan itu sendiri iaitu body dermatite disorder. Doktor, betul ke saya sebut ni doktor? Ke salah ni? Betul. Mereka Okey. sebut dah betul dah. Okey, betul ya. Kalau kita ringkaskan itu dinamakan BDD lah, BDD. BDD ni merupakan kecelaruan di mana seseorang itu merasakan tidak puas hati dengan bentuk badan mereka, dengan bentuk rupa paras mereka yang telah mendorong individu itu buat something yang teruk lah. Okey, itu ringkasan saya daripada apa yang Dr. Firza Husna terangkan tadi, sebentar tadi lah. Okey, kalau tadi kita dah dengar faktor yang menyebabkan perkara ini berlaku, ada faktor psikologi, faktor sosial dan banyak lagi dah. Sekarang saya akan ajukan soalan kepada panel kita yang kedua iaitu Dr. Nur Nadirah. Doktor dah ready ke doktor? Doktor dah bersedia ke? Dah bersedia. Okey doktor, soalan saya, apakah cara yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk kelihatan cantik dan impaknya kepada kesihatan mereka? Silakan doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk memeriahkan forum kita pada hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada saudari Cik Intan Azlin yang cantik, lagi manis, selaku moderator kita atas
soalan yang diberikan sebentar tadi. Okey, tajuk forum kita iaitu gairah cantik bau padah. Sememangnya dilihat sinonim dan relevan berlaku dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini. Okey, secara umumnya obses terhadap kecantikan ini kita lihat bukan sahaja berlaku dalam kalangan golongan wanita tetapi juga berlaku dalam golongan lelaki. Mereka ni seolah-olah sentiasa berlumba-lumba untuk kelihatan cantik sehingga sanggup untuk melakukan apa saja tanpa mereka fikir kesan di sebalik tindakan mereka itu. Okey, baiklah, berbalik kepada soalan Cik Intan Azlin sebentar tadi. Cara yang pertama adalah kita akan lihat dari segi penggunaan pil kurus. Okey, seperti yang kita ketahui, pil kurus ni dia bersifat overclaim di mana dia menjanjikan hasil ataupun kesan yang cepat, dan keadaan ini telah menyebabkan mereka yang obses untuk cantik akan mudah terpengaruh kerana mereka ingin memiliki tubuh badan yang ideal. Okey, untuk makluman para penonton sekalian, pil kurus ni dia mengandungi banyak bahan yang berbahaya untuk kesihatan diri kita. Okey, antara salah satu contohnya adalah amfetamin, di mana amfetamin ni kita lihat ataupun lebih mudah kita kenali sebagai syabu yang berada dalam kumpulan dadah jenis perangsang. Okey. Pil kurus yang mengandungi amfetamin ini dia membantu untuk menurunkan berat badan melalui pengurangan selera makan. Jadi apabila masyarakat ambil, dia akan berjaya untuk turunkan berat badan. Tetapi kita harus fikir juga kesan di sebalik penggunaan pil kurus tu. Okey. Jadi sebelum ambil pil kurus ni, masyarakat seharusnya ada kesedaran bahawa produk yang mengandungi amfetamin ini adalah produk yang masih belum daftar di Malaysia. Jadi sangat berbahaya kan? Okey. Baik, seterusnya yang kedua kita akan lihat dari segi pengambilan ubat pemutih. Okey, definisi kecantikan bukan sahaja melibatkan bentuk badan tapi juga melibatkan warna kulit. Okey, seperti yang Dr. Fiza cakap tadi, orang yang cantik ni sudah tentu menjadi tumpuan. Jadi salah satunya adalah dari segi warna kulit. Okey. Mereka ni golongan yang obses terhadap warna kulit ni, dia sanggup melakukan apa saja untuk mendapatkan kulit seputih salju. Okey, tambah-tambah lagi kita lihat di media sosial maupun di televisyen, dia memaparkan iklan yang menunjukkan tagline, contohnya kesan seawal 3 hari. Jadi ini menyebabkan mereka wow, kena dapatkan ni, macam tu. Namun mereka tidak sedar bahawa ubat pemutih ni adalah pembunuh secara senyap. Okay, hasil kajian ada mendapati bahawa pengambilan produk pemutih secara berlebihan sebenarnya dapat memberi kesan sampingan kepada fungsi hati dan juga organ dalam penting kita seperti buah pinggang. Jadi sekiranya kita ambil peduli tentang kesihatan buah pinggang ni, elakkanlah. Okey, kita harusnya terima seadanya warna kulit kita. Baiklah, seterusnya sebelum saya menyambung dengan lebih lanjut, saya pasti cara yang ketiga ini pasti sinonim dengan diri kita sebagai golongan wanita. Mesti semua anda tak sabar nak tahu kan? Okey. Cara yang ketiga, golongan masyarakat yang cantik ni adalah dengan menggunakan produk kosmetik. Apa yang boleh saya katakan adalah sebelum anda menggunakan produk kosmetik ini, pastikan anda teliti kandungan label, kandungan bahan yang berada dalam produk tersebut, sebab sesetengah produk dia mengandungi racun berjadual seperti mercury, hydroquinone dan juga serotonin yang boleh memberikan kesan sampingan kepada kulit kita. Antaranya adalah seperti radang kulit, gangguan sistem saraf, ruang dan sebagainya. Okey, mercury ni juga adalah berbahaya kerana dia boleh menyebabkan masalah buah pinggang di mana kemampuan dia untuk meresap masuk ke dalam salur darah kita sehingga boleh memberi kesan kepada kegagalan buah pinggang. Jadi sebab tu kita dapat lihat bahawa trend terkini, kita dapat lihat golongan wanita lebih ramai yang mengidap penyakit buah pinggang disebabkan penggunaan produk kosmetik ini. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada cara yang keempat.
yang biasa kita lihat adalah teknik sedut lemak. Kita biasa dengar kan, teknik sedut lemak kan. Okey, teknik sedut lemak ataupun kita kenali sebagai liposuction ni, dia merupakan salah satu usaha untuk mencantikkan bentuk badan dengan cara membuang lemak di bahagian-bahagian tertentu seperti peha, pinggul, pinggang atau lengan. Teknik ini bukan satu alternatif untuk mengurangkan berat badan sebenarnya, tapi dia adalah untuk dia bukan teknik untuk menguruskan berat badan sebab bila kita sedut tu ada kemungkinan lemak tu boleh berkumpul di kawasan bahagian badan kita yang lain. Okey, jadi apa yang membimbangkan kesan daripada teknik ni, dia boleh menyebabkan risiko seperti pendarahan, jangkitan kuman, malah ada yang membawa maut disebabkan semasa melakukan teknik tersebut berlaku komplikasi dalaman. Okey, jadi prosedur ini sebenarnya boleh dikatakan berbahayalah, tetapi kalau masyarakat nak buat juga digalakkan buat selamat dilakukan oleh doktor yang bertauliah seperti doktor pakar plastik dan bukan pakar pembedahan atau bidang yang lain. Okey, seterusnya kita akan masuk pula kepada cara yang terakhir saya akan kongsikan, iaitu Cik Fiza pun ada sebut tadi pembedahan plastik. Okay, bila saya sebut pembedahan plastik ni, pasti ramai yang terbayangkan wajah kacat selebriti K-pop kan dari Korea Selatan. Okay, kita mesti dengar kan. Okay, pembedahan plastik ni kita boleh terbahagi kepada 3, iaitu pembedahan rekonstruktif, pembedahan kosmetik dan juga pembedahan estetik. Pembedahan plastik rekonstruktif ini bertujuan untuk mengubah bentuk badan anggota yang rosak akibat kemalangan, kebakaran ataupun kecacatan sejak lahir. Pembedahan kosmetik ni pula dilakukan untuk memperbaiki bentuk struktur badan agar kelihatan anggun, dan menarik, seperti mancungkan hidung ataupun dia buat dagu tu semakin runcing. Okay, manakala pembedahan estetik pula perubahan bentuk tubuh badan atau wajah tanpa melakukan pembedahan tetapi menggunakan jarum suntikan seperti filler, botox, laser ataupun tanam benang. Okay, risiko untuk pembedahan plastik ini adalah sama seperti pembedahan biasa, tetapi pembedahan plastik ini tidak melibatkan kehilangan banyak darah. Okay. Selain itu, bila kita melakukan pembedahan plastik ni, parut juga akan berlaku di dalam dan apabila kita tua nanti, struktur tulang dan otot kita akan menjadi semakin kecil. Okey, itu sahaja perkongsian 5 cara bagaimana masyarakat kita nak cantik, dan dengar pun macam bahaya kan, jadi saya sarankan sebelum anda melakukan sesuatu tu, fikir dahulu sebab kesihatan kita adalah kecantikan kita adalah melebihi, kesihatan kita adalah melebihi kecantikan kita. Okay, sekian itu saja. Okay, terima kasih atas penjelasan dan penerangan doktor itu sebentar tadi. Sangat seram ni doktor, saya dengar pun sangat takut. Okay, daripada penjelasan doktor itu sebentar tadi, saya dapat rumuskan bahawa kita dapat lihat banyak cara yang digunakan untuk kelihatan menarik, kelihatan cantik. Okey, antara yang disebutkan oleh doktor tadi adalah penggunaan pil kurus, ubat pemutih, produk kosmetik dan pembedahan plastik. Betul ke doktor? Ya, betul. Okey. Saya boleh simpulkan di sini, iaitu lain penggunaan, lain kesannya. Sebagai contoh, penggunaan pil kurus akan mendatangkan risiko yang tinggi kepada organ dalaman seperti penyakit buah pinggang ya. Kalau kita lihat untuk produk kosmetik pula, ini akan memberi kesan terhadap fizikal seseorang. Contohnya penyakit kulit, seperti mungkin seseorang itu akan dapat penyakit radang kulit. Penonton dah tahu kan akan impaknya kepada kesihatan kita. Seram,
Okey, boleh jawab sendiri dalam hati. Oleh itu, sentiasalah berhati-hati dalam sebarang penggunaan ubat untuk kelihatan cantik. Ingat, cantik tak salah sekiranya kena pada tempat dan caranya. Okey, para penonton di alam maya sekalian, slot pertama kita sudah pun sampai ke titik pengakhiran. Kita berdaluan untuk panel kita berehat dahulu ya. Nak minum air tak boleh kan? Bulan puasa. Okey. Tapi sebelum tu kami akan paparkan video untuk tontonan para penonton sekalian. Jangan ke mana-mana, kita jumpa di slot yang kedua. Manusia dan kecantikan tidak dapat dipisahkan. Mahu tampil menawan, tidak hairan. Sejumlah wang dilabur di pusat kecantikan. Tidak kira wanita dan lelaki, mereka yang sanggup menahan sakit, membuang lemak serta pembedahan plastik juga tidak kurang. Benarkah untuk cantik itu menyeksakan? Laporannya bersama Khairunisa Kaisnun. Dalam zaman yang serba moden ini, pelbagai alternatif boleh digunakan untuk kelihatan cantik. Antaranya mengunjungi klinik kecantikan. Jom. Hey wanita, gembira dapat berjumpa. Teringat kembali kali pertama kita bersua. Ingat bila kita bersepatu serupa. Klinik Dr. Hatun Dilela. Kata kau dah lupa, kau bersama kawan-kawan muda. Pakar estetik Dr. Hatun Dilela Azrai mengakui kaedah estetik kini tidak asing lagi di kalangan pengguna. Kaedah tersebut tiada beza dengan cara tradisional, cuma ia dimodenkan. Sangat-sangat serupa lah Nisa. Sebab apa? Cara dulu dengan sekarang ni dimodenkan cara yang dulu kan. So yang dulu tu kalau kata untuk orang lepas bersalin kan dia akan apa dikatakan dia akan membuat satu bara api kat bawah kan dan keringkan badan kita kan. Itu sama juga macam sauna. Kalau kita tengok. Lepas tu sekarang kita ada radio frequency. Radio frequency untuk menghilangkan air di badan dan lemak sedikit-sedikit tu. Pada masa dulu kita pakai tungku. So radio frequency tu macam tungku moden. Saya selalu cakap dengan pesakit saya itu tungku moden. Jadi sama serupa. Namun, apa yang menjadi kebimbangannya ialah kesempatan yang digunakan pengedar untuk mengaut keuntungan dengan cepat. Sebab obses nak cantik, dia dah lupa dah apa yang kandungan dalam tu. Kandungan yang sekarang memang tak boleh langsung adalah untuk slimming produk ataupun kadang-kadang diorang taruh bahan terlarang tu kat dalam minuman.
dan tak mengaku juga ada benda tu adalah sibutramine. Memang cepat slimming, efek dia memang cepat, tapi boleh menyebabkan kita mati tiba-tiba. Kata jantung, ada efek kepada jantung, kepada buah pinggang. Barang-barang yang digunakan, jangan pakai silicone injection, tak boleh ya, tak boleh. Yang mana kita tengok muka yang macam bengkak kembur dan merah-merah, itulah silikon dia inject ya. Dan kami doktor tidak pakai barang-barang tu. Bukan rahsia, antara artis yang tidak lokek mendedahkan rahsia kecantikannya ialah Ifa Razia. Macam pengalaman saya sendiri, saya pernah mengambil suntikan filler collagen di wajah saya. Itu about tahun 99 lah, dah lama dah. Tahun 99 sampai sekali je, iaitu filler collagen saya suntik di bahagian dagu saya, di pipi kiri kanan tu saja. Saya obses sangat nak cantik, terutama saya nak kurus, saya nak langsing, saya tak nak kulit saya cantik, licin, nak putih serela macam Michael Jackson. Obses untuk cantik bukan hanya pada wanita. Kaum Adam tidak kurang hebatnya. Bagi saya sebagai seorang lelaki metroseksual, tidak memerlukan sampai untuk membuat botox ke apa. Saya menggunakan produk yang sedia ada. Jadi saya akan menjaganya dari hujung rambut sehingga ke hujung kaki. Jadi dari situ saya akan menjadikan diri saya sebagai seorang yang lebih keyakinan diri. Bekas pemenang Kacak Bergaya 2009 ini mengakui dia sanggup berhabisan ribuan ringgit asalkan penampilannya terjaga. Biasanya setiap bulan saya akan membelanjakan sejumlah wang yang banyak untuk penjagaan diri saya seperti produk kecantikan and also fashion. Jadi saya tak berapa kisahlah kalau nak membelanjakan wang sejumlah yang banyak. Namun Syed Khairul menjelaskan keterujaannya untuk kekal kacak bergaya tidak sampai mendaratkan. Secara holistiknya dalam era globalisasi yang semakin hebat, kepentingan menjaga kecantikan kini tidak lagi mengenal jantina, baik lelaki mahupun wanita. Khairunisa Kasnun, Esra Awan. Jangan lupa ikuti siri kedua laporan khas Obses Cantik ini esok, mengupas kisah keterujaan cantik ini dari pandangan agama dan psikologi. Okey, kembali bersama saya lagi, Cik Moderator anda, saudari Intan Azlin bagi meneruskan slot yang kedua. Okey, sebelum kita meneruskan slot yang kedua, kita tanya dulu kepada panel-panel kita, adakah Dr. Filzah dan Dr. Naridah sudah bersedia? Kalau sudah bersedia, akad thumbs up satu kali. Okey, baiklah, nampaknya panel kita pun sudah bersedia. Kalau tadi kita dah bincangkan dan ulaskan berkenaan faktor, cara dan kesan secara terperinci. Orang cakap setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya, kan? Okey, jadi saya nak tanya kepada dua orang panel kita yang bersama kita pada hari ini, apakah langkah-langkah bagi membendung masalah daripada terus berlaku? Silakan. Biar saya dululah yang jawabnya. Okey, silakan. Okey. Saya akan jawab cara mengatasi dari sudut psikologi. Cara mengatasi masalah obses atau gairah kepada kecantikan ni, seseorang itu perlu berhenti daripada melihat sisi lemah penampilannya. Setiap manusia ni dilahirkan berbeza. Begitu juga penampilan mereka, dan perbezaan itu merupakan satu keunikan dan kita tidak perlu menganggap ia sebagai satu kelemahan dalam diri kita. Di mananya saya akan cuba sampaikan, manusia itu perlu menghargai setiap sisi, setiap sudut diri mereka. Okey. Cara lain pula adalah dengan mengurangkan masa
kita di media sosial. Kurangkan membaca atau melihat perkara-perkara yang mampu menjatuhkan keyakinan diri kita sendiri. Kurangkanlah melihat FB, IG dan sebagainya. Banyak media sosial pada zaman sekarang ni yang mampu menggugat kita punya keyakinan diri. Kadang-kadang fikiran kita ni akan diracun daripada dengan media sosial ni. Jadi kita kita perlulah lebihkan membaca bahan-bahan ilmiah yang mampu meningkatkan produktiviti, mampu meningkatkan keyakinan dan pengetahuan kita. Seterusnya pula kurangkan meletakkan satu jangkaan yang besar kepada diri kita sendiri, kerana apabila orang gagal melihat apa yang kita mahu mereka melihat, ia akan mendatangkan kekecewaan kepada kita. Ukurlah baju di badan sendiri. Setiap kemampuan manusia itu berbeza. Oleh itu, kasihanilah diri sendiri. Janganlah meletakkan harapan atau jangkaan yang kita sendiri tidak boleh nak capai dan membebankan diri kita sendiri. Begitu juga dengan aspek kecantikan ni. Janganlah meletakkan harapan untuk kita lebih cantik dengan sangat tinggi Itu sahaja. Okey, tadi Dr. Fiza share mengenai langkah atau cara untuk atasi masalah ni dari sudut psikologi. Okey, kalau untuk saya akan share dari sudut kesihatan kita sendiri. Okey, untuk saya sarankan kita kena melakukan penjagaan diet harian kita, di mana penjagaan diet ini penting untuk mengekalkan kelangsungan tubuh dan kesihatan. Okey, kita juga boleh amalkan pengambilan sarapan ataupun makan tengah hari dengan buah-buahan. Okey, contoh lain saya boleh kongsikan, amalkan minum air suam yang diletakkan dengan hirisan lemon, di mana hirisan lemon ini perlu dihabiskan setiap hari dan ia akan memberi kesan yang baik kepada kesihatan dalaman kita. Okey. Yang kedua adalah saya sarankan bertemulah dengan pakar kecantikan bagi mengetahui jenis dan masalah kulit wajah dan bagaimana cara untuk atasinya. Okey, dengan bertemu dengan pakar kecantikan kita akan mengetahui sama ada produk penjagaan wajah kita ataupun diri kita yang kita gunakan ini tidak mengandungi bahan kimia yang terlarang. Okey, selain itu jangan sesekali percaya bahawa produk kecantikan yang mendakwa mampu memberikan kesan pantas, kerana kalau kita nak cantik mestilah ambil masa, takkanlah hari ni guna esok terus cantik. Okey, jadi ambil masa. Okey, dan langkah yang terakhir saya boleh kongsikan adalah lakukan senaman. Okey, senaman ni adalah satu hal yang kerap dipandang remeh. Patutnya kita sedar senaman ni adalah keperluan untuk kita lakukan setiap hari. Okey, kita boleh lakukan senaman setiap hari selama 30 minit ataupun kita boleh gantikan senaman tu dengan kita lakukan pekerjaan kemas rumah ke, berkebun ke. Sebab apa? Bila kita bersenam, tubuh kita akan jadi sihat. Bila sihat, automatik kita akan rasa cantik, rasa confident bila tubuh kita sihat. Okey, itu just tips daripada saya atau pelangkah. Jangan lupa kata untuk amalkan. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada panel jemputan kita atas jawapan-jawapan itu sebentar tadi. Okey, daripada ulasan yang disampaikan oleh kedua-dua panel kita tadi, saya boleh rumuskan di sini di mana langkah ni kita dua cara, iaitu dari segi psikologi dan yang kedua adalah dari segi kesihatan. Okey, kalau langkah daripada sudut psikologi tadi kita yang disebut oleh Dr. Fiza tadi ialah di mana doktor kata tadi ukurlah baju di badan sendiri, okey, supaya tidak memudaratkan kesihatan. Okey, manakala dari sudut kesihatan pula ada tiga tidak silap saya, iaitu mengamalkan diet harian, contohnya amalkan pengambilan sarapan dan makanan tengah hari. Yang kedua adalah ialah
individu yang mempunyai masalah kulit ataupun masalah kulit lah orang kata perlu bertemu dengan pakar kecantikan bagi mengetahui jenis dan masalah kulit di wajah. Okey, maknanya di sini dengan bertemunya pakar, individu itu akan diberi rawatan yang sepatutnya. Okey, langkah yang terakhir yang disebutkan oleh Dr. Nur Nadira tadi adalah melakukan senaman. Okey, hal ini kerana senaman penting bagi mengekalkan tahap kesihatan yang baik serta mampu membina keyakinan diri. Okey, nampaknya kita ada soalan daripada para penonton. Boleh saya teruskan dengan soalan ke Doktor? Dr. Wan Nofiza dengan Dr. Nadira? Boleh. Okey. Okey, soalan pertama dikata saya ajukan soalan ini kepada Dr. Wan Nofiza. Soalan saya, apakah rawatan bagi individu yang mengalami atau menderita BDD? Silakan Doktor. Okey, soalannya pasal rawatan bagi individu yang menderita BDD. Okey. Kalau rawatan bagi BDD ni biasanya terapi lah. Satu rawatan terapi, sebab terapi ni ialah satu rawatan yang boleh membantu adalah psikoterapi intensif dengan fokus pada terapi tingkah laku, kognitif. Ya. Fokus terapi ni adalah pada pembinaan identiti, persepsi dan harga diri. Biasa orang yang menghidap kecanduan ni memang diberikan terapi lah ya. Dan selain itu ubat-ubatan juga kami sediakan kepada penghidap BDD ni. Ubat-ubatan bagi penghidap BDD ni adalah antidepresan, serotonin reuptake inhibitor atau kita sebut sebagai SRI, senang. Seperti fluoxetine, Prozac, escitalopram. Ubat-ubat ni dapat membantu pemikiran dan tingkah laku obsesif penghidap BDD tu. Okey, menjawab soalan ya. Okey, terima kasih Doktor. Okey, soalan yang kedua adalah saya ajukan kepada Dr. Nur Nadira. Okey, soalan penonton. Okey, maafkan saya. Okey, soalan penonton, apakah pandangan doktor mengenai sikap sesetengah masyarakat yang gemar mengambil jalan mudah atau jalan pintas untuk cantik seperti mengambil suntikan vitamin C di klinik-klinik ataupun tempat yang tidak berdaftar? Macam mana tu doktor? Silakan. Okey, terima kasih atas soalan tadi. Okey, sebenarnya isu mengenai suntikan vitamin C ni sudah lama diperbualkan lah orang kata. Okey, walau ramai yang mencuba suntikan vitamin C ni, walaupun Kementerian Kesihatan dia sudah mengeluarkan ataupun memberi amaran mengenai kesan negatif suntikan tersebut. Okey, ada juga pendapat yang mendakwa bahawa suntikan ini boleh mencerahkan kulit dan menyihatkan badan kerana kesan mencucuk vitamin C ni dia lebih cepat berbanding kita ambil secara natural ataupun kita ambil secara melalui buah-buahan kan. Okey, tetapi walau bagaimanapun ada satu pun kajian saintifik yang membuktikan bahawa suntikan vitamin ni dia mampu mencerahkan kulit, malah apa yang membimbangkan adalah suntikan ini dia boleh didapati dengan begitu mudah di pasaran. Okey, ini sangat membimbangkan pada masa sekarang. Okey, kalau saya boleh simpulkan dekat sini bahawa kesan sampingan suntikan ini dia boleh membawa kepada keburukan kerana orang yang menerima suntikan tu sendiri dia tidak dapat kenal pasti sama ada suntikan itu adalah benar-benar selamat ataupun asli kerana dia tidak diperiksa dan diluluskan. Okey, saya merasakan ia sangat membimbangkan kerana sekiranya suntikan tersebut tidak dilakukan oleh yang pakar, bagaimana kalau suntikan tersebut tidak masuk ke dalam saluran darah
ia pasti akan menimbulkan kesakitan dan kemudaratan kepada orang yang menerima suntikan itu. Okay, untuk pandangan saya, elakkanlah ambil suntikan ini. Okey, jawapan yang sangat menarik. Terima kasih doktor. Okey, soalan seterusnya saya akan ajukan kepada Dr. Wan Nurfiza Husna. Okey, soalan saya doktor, apakah penyebab seseorang itu menghidap BDD doktor? Macam mana tu doktor? Silakan doktor. Okey, soalannya apakah penyebab seseorang menghidap BDD? Minat betul ya dengan BDD ni. Yang pertama ya, kita ada tiga. Yang pertama genetik, ketidakseimbangan kimia di otak dan juga pengalaman trauma. Saya kupas yang genetik dulu, genetik sikit je ni. Genetik ni biasa kita tahu cenderung untuk menderita atau menghidap BDD jika ada dalam kalangan keluarga seperti ibu bapa yang mempunyai BDD, OCD atau kemurungan. Seperti kita tahulah ya, satu penyakit ni ikutlah penyakit psikologi, penyakit fisiologi apa semua tu. Memang kalau genetik family dah ada, keluarga dah ada, ahli-ahli keluarga yang lain memang mudah untuk mendapat atau menderita juga penyakit tu. Yang kedua, ketidakseimbangan kimia di otak. Tiada keseimbangan macam terlebih satu cecair kimia atau terkurang. Yang ketiga, pengalaman trauma. Di mana ya apabila seseorang itu pernah mengalami situasi atau pengalaman diusik, diejek, dihina tentang rupa paras atau kecantikan, diejek, diusik ni dengan sangat teruk sehingga menyebabkan seseorang tu boleh alami trauma atau trauma lah ya maknanya. Jadi bila seseorang tu mengalami satu pengalaman yang teruk ni, memang bolehlah mendorong seorang itu untuk menghidap atau menderita BDD ni. Okey, saya harap jelaslah jawapan saya tu ya. Terima kasih. Okey doktor, terima kasih. Sangat jelas tu doktor. Okey, soalan terakhir daripada para penonton, iaitu soalan ini akan diajukan kepada Dr. Nur Nadirah lah. Okey, soalannya, apakah nasihat ataupun tips doktor kepada mereka yang terlalu gairah ataupun obses untuk menjadi cantik supaya berhenti mengambil suntikan vitamin C secara haram? Silakan doktor. Okey, baik. Nasihat saya ni mudah je. Apa kata kalau kita tukar suntikan tu kepada pengambilan atau makanan yang seperti buah-buahan, sebab kita tahu benda tu selamat. Okey, pengambilan vitamin C melalui pemakanan ni adalah yang paling terbaik kerana kita akan mendapat khasiat lain juga seperti serat, polifenol, vitamin E yang mana penting untuk kesihatan menyeluruh diri kita. Okay, so gantilah tabiat anda itu, sayangilah diri anda. Okay, itu saja daripada saya. Okey, terima kasih. Okey, itu saja soalan daripada para penonton dan diharapkan para penonton yang menonton forum kita pada hari ini memahami dan fahamlah apa yang kita bincangkan pada hari ini. Okey, alhamdulillah nampaknya semua persoalan daripada para penonton sudah pun terjawab. Okey, sebelum berakhirnya forum kita pada hari ini, suka untuk saya rumuskan secara keseluruhan. Kecantikan itu adalah anugerah yang indah dari Yang Maha Esa. Cantik itu tidak salah sekiranya kena pada tempat dan caranya. Kerana kecantikan itu bermula daripada diri kita sendiri. Oleh itu, jagalah diri, jangan pernah fikir untuk kelihatan cantik dengan memudaratkan kesihatan kita. Okey, sekian sahaja forum kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada para panel jemputan kita serta para penonton di alam maya kerana
sudi untuk bersama kita pada hari ini. Sebelum itu, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, semoga kita berjumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.